Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kami mengucap banyak-banyak terima kasih kerana kesudian kita orang dengar cerita yang kami first ya. Kami pun si sangka hanya dapat sambutan juga sebenarnya. Alhamdulillah lah, alhamdulillah. Ngertinya orang kita suka dengar cerita-cerita mistik je lah. Terutamanya lebih gig daripada cerita lokal Sarawak. Sampai kami kuat lagi semangat nak cari konten-konten yang untuk diisi dalam cerita-cerita seram yang kami ada. Okey, oleh kerana sambutannya bagus sila, yang dapat sambutan bagus juga, insya-Allah kami akan teruskan juga tu. Kami dah sambil kami cerita hal kami pun, cerita-cerita yang kami pernah berlaku kami akan masukkan juga cerita-cerita yang kami bertanya dengan kawan-kawan, macam ni benda ya mistik atau benda seram-seram yang pernah berlaku pada hidupnya. InsyaAllah kami akan compilekan cerita ya, akan kumpul-kumpulkan cerita ya, dan kami akan pula cerita macam tu juga insyaAllah. Tapi mungkin ada kekurangan, minta maaf lah, mungkin cerita kami terlalu panjang lah ataupun apa lah. Ada orang percaya, ada orang si, atau pula pada individu lah. Tapi atas dasar pengalaman kita pun, yang penting kita dengan tak subila, ini malam seram juga ni, dengan tak subila dengan benda macam ni, just kita untuk bercerita atas dasar pengalaman yang pernah kita lalui. Si semua orang dapat benda macam ni sebenarnya. Ada yang si pernah melalui, ada yang pernah melalui. Ia sebenarnya untuk pengalaman kehidupan kita pun, pengalaman. Dan satu hari bila kita dah melalui benda ya, kita boleh cerita share dengan kawan kita. Okey, si memanjangkan cerita lagi, kami akan terus konten kami yang terbaru. Oleh kerenanya special sambutannya agak menggalakkan. Okey, kali tu kami nak buat cerita yang best. Cerita ya masih cerita pada kami pun juga berlaku pada kami pun. Cerita yang mengenai POCONG. Ada orang nyebutnya gula-gula, ada orang nyebutnya pocong. Okey, kami coba nak fitkan ceritanya, ringkaskan ceritanya dan penuh berisi lah. Okey, cerita tu sebenarnya berlaku pada tahun lebih kurang dalam tahun 2007. Tahun 2007 waktu ya kami ada anak dah berkeluarga dan ada anak seorang. Anak kami waktu ya masih sekolah tadika waktu ya, mungkin dalam umur 6-7 tahun macam ni, 5-6 tahun macam ni lah. Tempat kerja kami dah berubah. Tahun 90-an kami pergi bujang kerja ke lain, dan dah kasih kami pindah ke kerja ke lain. Dan setiap kerja kami ya, kami sentiasa memerlukan untuk kami pergi travelling dengan masa jangka yang terlalu panjang. Okey, nak diceritakan, cerita tu berlaku di rumah kami pun. Kami sebut je kawasan perumahan di Taman Jambu Serikir lah. Kami akan madah rumah ni. Takut orang dengar lah rumah kami ada cebiah. Tapi itu tu saya lagi lah, dulu aja yang berlaku. Okey, kami selalu pergi sebenarnya. Bila kami selalu pergi, jadi rumah yang ditinggalkan kosong agak lama. Bila rumah kita ditinggal kosong agak lama adalah sebenarnya si bagus sebenarnya. Kita kena isikan rumah ya dengan nadinya maksudnya rumah yang mesti ada kehadiran manusia di sia, ada aktiviti yang mesti dipolah di sia. Jangan senyapkan rumah yang terus ditinggal kosong macam aja. Sebab ialah senang untuk benda-benda pelik yang menghuni rumah kita. Mungkin dia dari segi pandangan kami, mungkin ada je pandangan orang lain lah. Tapi tanggapan kami memang macam lah. Mungkin luas mandi tak jalan-jalan, tengah rumah tu ada orang, aku lepak situ lah. Okey, nak diceritakan cerita tadi, macam tu ceritanya.
cerita yang berlaku dalam tahun, kami cerita tahun 2007 macam ya. Mula rumah ya nang kami diam hari-hari. Selepas ya, dalam masa kami busy bekerja, kami jarang ada di rumah. Kadang-kadang seminggu saya ada di rumah, 2 minggu, 3 minggu, hampir kena sebulan saya ada di rumah. Dan kami perasan bila waktu kami balik dalam masa kami pergi ke rumah ya, kami dapat merasakan orangnya macam lain sebenarnya. Agak-agak kita dapat rasakan sesuatu yang agak pelik rasa kita bila kita ada di rumah ya. Apa benda yang pelik yang kami temui sepanjang kami berada di rumah ya, selepas daripada kami pergi tabling, singgah rumah kejap, duduk 3 hari, pergi lagi, kasih tinggal lagi kosong rumah. Yang ganjil dan agak nayanya berlaku bila tiap-tiap malam, hampir tiap-tiap malam kami yang berada di sini, kami akan sentiasa dengar bunyi guli guguk. Bunyi guli begitu. Dan bunyi orang alih meja. Bunyi orang alih meja tiap-tiap malam. Kami sih dah ambil berat benda lah. Kami fikir jiran lah. Kami fikir sebelah rumah ke apa, rumah kan, rumah-perumahan, perumahan low cost, perumahan kos rendah di kawasan perumahan, rumahnya dekat-dekat, terlalu dekat-dekat. Orang salahnya kos sebelah kita boleh nyaut juga, kena dekat je tadi. Tapi benda yang berlaku hampir tiap malam, nyesi tu jam, kadang-kadangnya awal, kadang-kadangnya si, kadang-kadangnya lewat malam, kadang-kadangnya si tentu. Kami pun terfikir je lah, apa dia pola ambil malam hari nak main guli tiap malam. Kami kena belum tahu apa maksudnya benda yang berbunyi, benda yang berlaku. Sebab waktu ya kami masih blur, masih tak tahu apa. Jadi mula-mula kami sudah rasa apa-apa benda ya, kami anggap benda yang biasa aja, benda yang saya ada gangguan, saya dapat semua. Okey, dan ada cerita dalam rumah kami ya, ada 2 bilik lah. Bilik main utama ya dengan bilik nombor 2 ya. Jadi kami selalu datang kerana bilik pertama tu kami sempat jarang kami pakai bilik pertama sebenarnya. Cuma tempat kami sembahyang je kadang-kadang, tempat menyimpan barang. Bilik dia selalu bersih. Yang kami tidur adalah bilik kedua. Beza bilik 1 dengan bilik 2. Bilik 1 tu nya dapat cahaya lebih sikit lah. Maksudnya bilik dia terlalu suram, bilik dia terlalu gelap. Bilik yang sebelah hujung agak kelam lah, sebabnya ada kecil je penjan, kecil. Bila kita dalam square bilik ya, nya ada dia penjuru, nya ada kecil je penjan, si besar penjannya. Penjan dia seumpama cukup macam bila orang berdiri sia, orang seorang berdiri sia, nya cukup untuk menutupi penjan dia. Maksudnya tadi penjan dia bukan 2 gig lah, nya 2 gig daun macam ni, nya 1 gig je daun, kadang kecil. Bila kita berdiri sia, lepas tu nampak kita bayang-bayang tersebab bilik kan gelap. Bilik kan gelap. Ya sia ada misterinya akan muncul. Okey. Cerita tu sebenarnya benar-benar berlaku pada kami sebenarnya. Dan okey, dan suasana dalam bilik ya agak suram lah, agak kelam sebenarnya. Jadi bilik dia lah sebenarnya pakai kami malam untuk tidur malam bila kami balik. Kami dengan anak lah. Waktu ya kami tabling, anak kami ditinggal kami di rumah mentua kami. Selepas kami pulang tabling, kami ambil anak pergi sia tidur biasa. Pak kan buat jaga-jaga ada temu. Jadi nak diceritakan kami dah balik, si salah kami dah pergi tabling, jarang ada di sia dalam mungkin dekat 2 minggu 3 minggu sampai lebih 3 minggu, dan di Bansi tinggal lama-lama tu pun jarang juga ada sia. Lagi kami akhir datanglah dalam pukul 8, pukul 9 lalu, buka rumah, bersih rumah apa semua, tutup semua. Saya dah rasa pelik lah, saya dah rasa janggal lah. Cumanya macam
bila kita ada rehat malam hari, nak sentiasa lah dengar bunyi dak guli, bunyi dak kursi meja ditarik. Siapa akan narik pada malam hari itu ya fikir kami. Jadi bila kami dah kemas rumah, dah apa semua cukup masa nak rehat, nak tidur. Jadi kami kemas buat tidur, anak kami tu tidur di sebelah. Kami dua aja waktu ya di rumah. Nang saya ada orang lain. Okey, belakang rumah kami ya, nak dalam perumahan Kos Rendah ya. Belakang rumah kami belum ada sambung. Rumah orang lain sebelah dah sambung dapur orang, kami belum ada, kami pergi masih standard belakang aja. Depan kami pun masih kosong juga. Rumah kami lagi kira kosong benar-benar tu ya. Belum disambung lagi. Sebab ya ruang antara belakang rumah kami ya, bila cahaya masuk daripada belakang, ia akan nampak daripada pinjan yang belah penjuru dalam bilik ya. Baiknya cahaya matahari, baiknya cahaya mata bulan malam hari, ia akan jelas dia. Okey, kami juga sikit juga kami tidur si maki api. Sebab kami buka pintu bilik ya. Pintu bilik dibuka, kasi api luar dibuka, ada masuk cahaya sikitlah. Adalah cahaya sikit dalamnya. Dan dalam bilik dia ada lain, cuma ada tilam, kasi ada radio. Okay, dah tidur kemas semua tempat ya. Waktu kami nak baring ya, sebab setiap malam sekira kami habis dah balik, dah kemas, dah makan, dah nak hubungin, kami akan sentiasa masang radio. Kami dengar ceramah, juga pakai kaset dengar ceramah, dengar radio malam-malam hari. Jadi kebetulan pada malam ya adalah bulan terang, bulan yang cukup terang malam ya. Kami rasa kami si maki api dalam bilik ya pun, cahaya terang daripada bulan ya dapat menyinari penjan yang kecil berada di penjuru kaki kami. Jadi biasalah kami dengar pasang radio sama. Dan waktu je dah akhir agak lewat malam juga waktu ya. Dan kami pun masuk dalam rumah juga. Waktu juga sekian amat rumah yang ditinggal kosong. Dan akhirnya tadi yang cerita lah, benda yang datang akan datang di depan mata kita terus, yang memang akan datang tiba waktu kita nak hantuk, waktu anak-anak mata, waktu nak tidur sikit, memangnya akan datang. Benda yang pernah datang lepas pupuk pemuka kita, lumpuh. Dah Allah alam lah, orang lain kami si tahu lah. Tapi benda ya memangnya akan datang waktu kita anak-anak dekat-dekat dah tidur, mama-mama kita. Jadi bila kami masang radio, bilik gelap dan cuma cahaya yang masuk adalah cahaya dari penjan ya. Dari penjan ya, cahaya yang deras masuklah, terang masuk daripada. Bila kami dah nak tidur, kami terperasan ada sesuatu, mata kami terus terpandang kat penjan ya. Tengok macam cerita. Kami terperasan ada sesuatu berdiri di penjan dan kami dapat tangga jelas sekali sebabnya dipancar oleh cahaya bulan. Cahaya bulan masuk melalui penjan dia dan dia berdiri di antara penjan dia. Tu dinding rumah kami, situ penjan, dan dia berdiri macam dia, berdiri menyandar macam dia. Macam tahu je lah. Dia nak cerita habis macam POCMG lah. Ya alahnya macam dia alahnya. Dan waktu ya kami belum terkejut sebenarnya. Kami macam kata orang hairan. Kami dalam keadaan hairan. Apa benda ya? Kami masih dalam keadaan tertanya-tanya sebenarnya, belum terkejut. Sebab kami fikir siapa lagi ada di rumah selain daripada kami dengan anak kami. Kami dua aja yang ada. Bila benda yang berdiri lurus dia, macam ni aku nak ceritakan dia. Dia berdiri lurus dia. Macam dia lah, berdiri. Bila dia berdiri lurus dia, kami angkat kepala, kami macam ternengah, apa benda ya? Benda yang terbongkok
bongkok juga nangga. Seolah macam palaknya musi nangga kami, nan kami nangganya. Kami dua terpandang sama berpandangan muka macam ya. Tapi jaraknya agak dalam dekat lah, si jauh lah. Rasa kami lebih kurang dalam sedepak lebih lah, lebih kurang macam bilik nasi besar. Bila kami perasan benda ya tadi, kami lagi ingat macam ni cara ikatnya, macam ni cara ikat badannya apa semua. Kami, ya Allah Tuhan, ya tahu kami melompat tu. Kami baring atas tilam ya. Tilam kami ada katil lah. Kami tidur atas lantai je dengan tilam. Kami boleh melompat tinggi. Kami rasa lompat kami ya lebih daripada melompat lebih sekaki dalam keadaan baring. Kami terkejut dan takut dan boleh melompat tinggi. Contohlah macam tak orang nanggap pusat, bila pusat layar-layar tucuk tu orang terkejut tu lompatnya macam mana. Ya Allah, kami wow. Umur hidup kami bertemu dengan benda macam dia. Sebab kami rasa kami belum tidur benar tu ya. Kami belum tidur. Kami lagi dapat nangganya. Sebab ya metada tadi mungkin dia akan muncul bila di antara kita dalam keadaan hayal-hayal nak tidur. Hayal-hayal. Ini akan muncul, Allah bukakan hijab mata kita dalam waktu-waktu macam ya. Perantaraan waktu kita nak tidur dan perantaraan waktu kita sedar ngantuk. Waktu ya lah. Seolah kami dua macam terkejut, sama terkejut, pum, kami belum melompat. Ya Allah, ya Tuhan. Tuhan aja tahu. Berapa takut dan terkejut kami waktu ya. Kami boleh angkat tinggi, ya Allah. Betul tak? Ambil kami anak kami. Limbak kami keluar. Dibuka kami bilik sebelah. Kami buka di sebelah bilik. Halu rumah kami buka. Kami semua api je. Di api ya dia dah dibuka kami semua. Kami rasa dalam hati kami lagi masih berdebar. Nang kami lagi takut nam tu ya. Bila api daripada dapur api bilik kami buka semua. Dan kami setiap kali kami menghampiri bilik ya, selepas kami keluar dari bilik ya, bulu rumah kami nang kembang begitu. Kembang bulu rumah kita. Kembang bulu rumah kami nak tahu benda yang masih ada di sia. Kami si tahu nak mula apa-apa, cara kami tujuan kami azan kami bilik ya. Azan kami bilik ya. Masih juga benda yang ada di sia. Kami rasanya masih ada rasa perasaan kami terasa takut kami masih ada ataupun terkejut kami masih ada je waktu ya. Kami si pandai nak mula apa-apa, cepat nak mula apa-apa je dah. Cara kami yang selamat kami ambilkan anak kami pindah ke bilik sebelah dan kami buka api habis. Dah ya hari kami beranak lalu tidur tak sampai ke pagi. Jadi untuk hari sigit ya, pada hari sigit juga kami hantar anak kami pulang ke rumah mam tua kami, kasi kami pun seorang je ada di rumah ya. Kami lagi nak waktu dah petang hari pada hari yang sigit ya, petang hari nang dah bahari dah. Kami fikir kau datang rumah aku, untuk rumah aku, fikir kami. Apa aku takut? Mun aku takut berada di rumah kumpul, seakan aku nak tidur keluar. Kau orang datang, kau lah keluar. Kami madah punya ya, waktu ya petang hari. Kami dah si tahu nak mula macam ni lagi. Di ujung kami fikir untuk je, kami azan setiap bilik ya, setiap penyuruh rumah yang kami azan. Dan waktu kami azan ni pun bulu rumah kami masih meremah tu ya. Nang masih berumah juga. Lepas tadi kami pun ambilkan sejadah kami sembahyang di bilik lah, sebab bilik jarang untuk kita sembahyang, ya si bagus juga. Sebab kami rasa benda yang masih berada di rumah ya sebenarnya lah. Walaupun kami dah azan, kami nak apa semua, selepas benda yang berlaku, kami minta orang pandai yang atur lah, orang pandai yang tahu hal agama apa semua, minta tolong pagar rumah. Kami pun diimbak berubat juga, takut tanggal lemas semangat apa semua. Takut lemah tu tua lemas semangat. Benar, benda yang kita lemas semangat, memang kita akan sakit, memang kita akan terganggu benarnya. Tapi kami alhamdulillah lah, kami si madah kami berani juga. Si madah kami terlalu takut juga.
Cuma kami fikir waktu ya, rumah akulah bahak di siang. Jadi selepas saya tadi, benda yang berlaku dalam tempoh masa ya, kami minta orang pandai yang malah untuk magar rumah kami. Selepas ya, alhamdulillah saya ada gangguan lagi rumah ya, alhamdulillah sampai kini tu kami bersyukur pada Allah sebenarnya. Sebab ya tadi kami dah temu dengan pengalaman mistik dan misteri macam tu, banyak bertemu. Kami naluri kami dapat merasakan kami pergi sesuatu tempat ya, bahawa benda yang ada di sia, benda yang nang ada di sia. Mun rasa hati kami si tenteram, jiwa kami, hati kami macam rasa pelik-pelik. Memang ada sesuatu, tapi ya mun dia datang di sia, jiwa kita relax, kita tenang, kita sedar apa semua, walaupun rumah seram kah apakah, siada apa-apa je berlaku. Ya nasihat kami sekiranya kita tinggal rumah kita kosong lah mailah. Mendapat jangan sebenarnya abas kena suruh orang abas kah apakah. Dan mau masuk rumah jangan lupa salam lo, ambil uang datang semandi di rumah kita, tahu tadi ada orang pun rumah tu badu bagus keluar aja. Ya fikir kami lah, kena orang tua pun ada masa juga salam. Nak tidur tempat-tempat tidur kita apa semua katilam apa semua, kita jangan lepas kita tidur ditinggal mekang meja tandah atas meja, lipat bagus tas tepuk kah, baca 3 kul kah apa semua kah, ambil kata orang kita jauh daripada gangguan sebenarnya. Kita mendapat semua berlaku ya atas kehendak Allah juga sebenarnya, atas kehendak Allah. Bukan kita mau, kami sih mau benda yang berlaku. Ada orang pernah mengalami, ada kami sih mau sebenarnya nak mengalami benda sebenarnya, tapi alhamdulillah Allah beri kami temu dengan benda-benda macam ya. Ini sebagai pengajaran untuk kami, dan benda yang jadi pengalaman kehidupan kami yang kami akan lupa sampai bila-bila. Okey guys, terima kasih kerana sudi mendengar cerita kami tadi cerita yang berlaku pada kami pun. InsyaAllah kami ada cerita mempun sebenarnya, ada cerita mempun. Dan dalam kesempatan juga kami akan cuba ceritakan cerita kawan-kawan kami, cerita benda yang pernah berlaku pada adanya. Kami akan ceritakan balik. Dan kami ada juga cerita daripada bini kami, kisah pengalamannya adanya kerja nemu benda-benda yang pelik-pelik. InsyaAllah yang penting kita orang mau support, kita orang mau dengar, kita orang mau sudi, tapi kena percaya. Macam ni pun kita takut dengan benda ya, sepatutnya kita takut dengan Allah lah. Lagipun Allah yang menciptakan semua benda ya. Okey guys, temu lagi dalam bicara seram lah. InsyaAllah kami nak calo lo. Okey, calo, bye.